Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamu selamanya kita rafa' rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saf pimpinan, ibu ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita semua untuk berhimpun pada pagi ini dalam keadaan ramai yang pulang bercuti. Saya semalam on the way balik daripada Pahang ke sini. Dah lama dah bercuti kan, 2 minggu dah ambil cuti. Balik ke sini, banyak kereta yang baru nak balik kampung, mengambil peluang bercuti sebab campur dengan cuti Christmas hari Isnin ni. Jadi kemungkinan kosonglah kebanyakannya di Masjid Surau ataupun dekat kawasan-kawasan KL ni. Tak tahulah macam mana. KL ni jarang kosong ni kan. Kalau tak dengan orang kita, orang lain yang masuk. Baik, ala kulli hal, kita sambung kita punya perbincangan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ataupun 10 asas agama yang kita tak start lagi bacaan kitabnya. Selesai daripada perbincangan ataupun diskusi berkaitan dengan tadabbur surah Al-Mulk. Jadi saya duk bincang-bincang ataupun saya duk fikir-fikir, ada baiknya kita ambil satu aspek perbincangan, iaitu kita menyentuh soal akidah. Ada dah bincang dekat soal ni akidah, cuma kita ambil dalam side yang lain ataupun side yang lebih mudah ataupun yang lebih senang dalam perbincangan dia, iaitu kitab Imam Al-Ghazali, iaitu kitab 10 asas akidah, ataupun asalnya kitab ni namanya kitab Arba'in fi Usuluddin, 40 asas dalam agama. Baik, pertemuan yang lepas, 2 bulan lepas tak sempat sebab saya balik ada kenduri adik. Jadi saya nak bekerja kat sini memang tak sempat. Jadi terpaksa kita tangguhkanlah bulan lepas. 2 bulan lepas kita dah bincang dah pengenalan ilmu akidah ataupun matlamat Al-Quran diturunkan. Sebab idea Imam Ghazali tulis kitab ni sebab dia nak bagi tahu kepada kita umat Islam ni tentang apa tujuan Al-Quran diturunkan. Ramai orang waktu zaman Imam Al-Ghazali, yang Imam Ghazali sedar orang ni hilang panduan tentang Al-Quran. Tahu Al-Quran tu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi tak tahu apa benda yang nak dimasukkan ataupun apa di mesej utama yang Allah Taala beri dalam Al-Quran. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tentang manusia dengan Al-Quran. Antaranya Nabi sebut satu masa nanti ataupun akan tiba satu zaman manusia umat Islam ni dia baca Al-Quran lekat dekat kerongkong. Apa maksud dia? Al-Quran tu dia tak jadi masuk dalam hati, tak jadi panduan dalam hidup dia. Baca saja yang baca. Dalam hadis yang lain Nabi sebut Al-Quran ni dia akan tinggal. Nabi sebut yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak akan tiba satu zaman tidak kekal pada Islam melainkan hanya pada nama. Kita akan berhadapan dengan satu zaman orang Islam, dia Islam hanya pada nama. Kemudian Al-Quran hanya kekal pada cetakan ataupun hanya pada rasam saja. Sama ada dalam konteks orang tak baca Al-Quran, tinggalkan Al-Quran. Berapa lama dah tinggal Al-Quran? Kalau kita buat survey-survey, ada yang kata, oh saya last baca Al-Quran yang betul-betul ni bukan Yasin ke Fatihah, yang betul-betul buka Al-Quran ni Ramadan lepas. Oh jenuh gitu kan, jam masalah dia. Tak lama nak Ramadan ni, kurang pada 100 hari ni kita nak sampai bulan Ramadan. Kalaulah tu jawapan kita, maka betul dah Nabi sebut apa dia. Akan tiba satu zaman Al-Quran ditinggalkan pada cetakan ataupun pada tulisan yang semata-mata. Al-Quran dijadikan sebagai hantaran
Al-Quran dijadikan sebagai simbolik, aku ni orang Islam, buat hantaran, kahwin, inilah mahar aku, konon-kononnya mahar yang tertinggi dan sebagainya. Tapi dia cukup sekadar benda tu. Cetakan pula pilih cetakan yang cantik-cantik, ada pelangi, ada pula tanda-tanda dia. Kan kalau tuan-tuan tengok dekat jualan-jualan semua macam-macam bentuk Al-Quran ada. Pilih saiz apa tu. Saiz kecil ada, poket, saiz A6 besar sikit lah, boleh masuk poket lagi. Saiz A5 ada, saiz A4 ada, saiz besar A1 pun ada. Kan, imam punya tu, imam ni tak adalah sampai A1 kan, tapi ada yang sampai A1 tu kan, soft keempat boleh baca lagi, punya besarnya Al-Quran yang dicetak. Tapi zaman tu Nabi sebut itulah, Al-Quran hanya tinggal pada cetakan semata-mata. Maka Imam Ghazali ni sebenarnya dia sedar dulu lagi dah. Sebab itu dia tegur kita bahawa tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk kenalkan kepada kita semua tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Al-Quran, kita tak kenal betul-betul Allah Ta'ala, maka hilang panduan ataupun hilang matlamat asal Al-Quran diturunkan. Maka sebab itulah antara fokus Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita tentang tujuan Al-Quran diturunkan ni, ditulis sebuah kitab namanya Arba'in fi Usuluddin, yang merupakan ringkasan umum daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita nak baca Ihya Ulumuddin ni, rasanya tak tahulah bila nak habisnya kan. Memang makan masa yang sangat panjang lah nak habiskan Ihya Ulumuddin. Paling-paling tidak kita boleh habiskan Arba'in fi Usuluddin, paling-paling tidak. Tapi Alhamdulillah, berita gembiranya kat surau ni dia dah habis 20 asas yang belakang. Sebab 20 asas yang belakang tu diasingkan pula oleh Imam Ghazali dengan kitabnya Bidayatul Hidayah. Kitab berkaitan dengan penyucian jiwa dan membersihkan jiwa daripada sifat mazmumah. Itu kita belajar sombong, takabur, semua tu. Kemudian dihiasi dengan sifat mahmudah, sabar, syukur, zuhud dan sebagainya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, ataupun dalam versi Melayu disebut Penawar Bagi Hati, itu dalam versi Melayu. Kalau dalam dekat surau ni, almarhum Ustaz yang meninggal dekat Ulu Langat tu, yang buka Maktafiz Al-Fahd, saya tak ingat, buka kitab 9 tahun kat sini, dia khatam, saya ingat waktu khatam tu, dia baca kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin ni ialah syarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani terhadap kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan buat ulang kajilah kitab Hidayatus Salikin. Itu sebahagian cabutan 20 asas daripada kitab Arba'in fi Usuluddin yang dikembangkanlah. Cuma asasnya adalah 20 asas yang belakang, penyucian jiwa. Baik. Yang kita nak bincang ni ialah 10 asas yang pertama. 10 asas yang pertama. Sebab 10 asas yang pertama ni ialah berkaitan dengan akidah. Sebab dalam 40 asas ni dia bahagikan kepada 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, 40 keempat. 40 pertama ialah berkaitan dengan akidah. 40 yang kedua ialah berkaitan dengan bagaimana memperbaiki ibadah. 40 yang ketiga bagaimana membersihkan jiwa daripada perkara-perkara yang kotor, mazmumah. Dan 40 yang keempat bagaimana menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat mahmudah. Inilah asas Al-Quran diturunkan. Tujuan utama Al-Quran diturunkan benda ni. Bukan semata-mata nak bagi tahu kepada kita tentang cerita Nabi Adam, cerita Bani Israel, cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain. Kemudian kita duk berbalah pula dekat mana gua Ashabul Kahfi. Kata, tidak, saya dah pergi dah gua Ashabul Kahfi dekat Jordan. Ada yang kata, tidak, saya pergi dekat Turki. Ada yang kata, tidak, saya jumpa gua Ashabul Kahfi dekat Malaysia. Kan? Macam-macam benda, orang duk balah benda tu. Allah bukan suruh kita cari gua Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala suruh kita ambil pengajaran. Apa dia pengajaran ataupun apa dia ciri yang kita kena belajar daripada Ashabul Kahfi. Maka tu tujuan Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri yang pertama sekali mesti kita kena kenal Allah Ta'ala. Kita tak akan boleh baiki diri tanpa kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Al-Quran ajar kepada kita bacalah Al-Quran, kita akan jumpa berulang-ulang kali Allah Ta'ala akan ceritakan tentang Allah Ta'ala. Al-Mulk cerita Allah Ta'ala, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Cuba cari, ada tak Allah Ta'ala sebut kulli syai'in qadir ataupun wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam ayat-ayat yang lain. Cuba cari. Kita akan jumpa banyak. Kenapa? Nak memperingatkan kita tentang sifat Allah Ta'ala ni supaya kita ni ingat dan kita ini menghayati. Sebab itu dalam ilmu, kita buat ringkasan sikit dalam 5 ke 10 minit. Saya nak cerita sejarah tentang sedikit sejarah tentang perkembangan ilmu akidah sebelum kita baca mukadimah. Kita tak baca mukadimah pun lagi, kita tak lihat. Punya lama dia punya mukadimah. Sebab kita lihat orang kebanyakan ni dia bermain dengan spekulasi ataupun dia bermain dengan isu-isu yang remeh-temeh sehingga inti ilmu akidah tu tak diambil dengan betul. Antaranya main sentimen firqah, sentimen apa dia? Sentimen kumpulan, kata ni geng Wahabi, ni geng Asy'ari, ni geng. Bila tanya geng Wahabi ni, bila tanya geng yang suka menyalahkan Wahabi ni, kamu akidah pegang ikut cara apa? Dia kata, kami Asy'ari. Cuba cerita sikit apa maksud qiyamuhu binafsihi. Dia pun tukar kiasnya. Allah berdiri dengan sendirinya lah. Allah berdiri dengan sendiri, tak memerlukan kepada orang lain. Allah Ta'ala ini maha kuasa. Kita kata itu qudrah, bukan qiyamuhu binafsihi. Kan? Nak syarah qiyamuhu binafsihi tak lepas. Padahal duk benci, duk tuduh orang ni sesat. Jadi hidup masyarakat pada hari ini, inti akidah itu tak tercapai. Kita nak tengok apa inti pengajian akidah yang diturunkan dalam Al-Quran, yang Imam Ghazali kritik dan Imam Ghazali tekankan kepada kita semua. Maknanya apa dia inti yang kita kena pegang. Dan kita akan bincang sedikit sebanyak apakah itu perkembangan, bagaimana boleh ada perpecahan, kenapa ada Syiah, kenapa ada Mu'tazilah. Sikit je lah kita akan sentuh. Baik. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa ilmu akidah itu dia berperingkat. Dia ada beberapa peringkat. Yang mula sekali, ilmu akidah itu dia peringkat mengenal. Peringkat mengenal ini kita kena kenal dengan cara yang betul. Sebab apa? Sebab peringkat ini adalah peringkat yang paling penting. Peringkat inilah yang mengenalkan kepada kita tentang bagaimanakah Allah. Apakah perkara yang wajib untuk kita tahu tentang Allah Ta'ala. Ini peringkat mengenal. Semua benda akan melalui peringkat mengenal. Mengenal dengan cara yang betul. Ini peringkat pertama yang diajar oleh ulama. Sebab itu kita waktu kecil kita diajar oleh guru-guru kita hafal je kan. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, sampai habis. Kalau ikut pada silibus dalam sekolah kita dulu pula, kita akan belajar Allah itu tauhid apa dia? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Salah tak benda tu? Ada yang kita kata tak ada salah, dari sudut asal tak ada salah pun. Kalau kita betul-betul tidak ada minda yang prejudis ataupun minda-minda yang tak betul, kita kata apa salah dia? Ada benda yang betulnya, ataupun kita kata tak ada salah pun. Dari sudut asas ni tak ada salah. Pembahagian tauhid 3 tu. Cuma adalah pecahan-pecahan yang kita kata mesti kita berhati-hati. Baik. Jadi perkara yang pertama hafal. Sebab itu kalau kita tengok peringkat-peringkat ilmu tauhid yang disusun oleh para ulama ni, ada yang karang ilmu tauhid ini memang karang semata-mata suruh kita hafal dan percaya serta yakin. Tu je. Tak tahu dalil ke tak apa, tak kisah. Yang penting kamu baca, kamu yakin benda ni. Contoh dia apa dia? Okey, yang pertama kamu kena yakin Allah wujud. Okey, dah selesai, Allah wujud. Yang kedua, kamu kena yakin Allah itu qadim. Allah itu wujud tanpa ada permulaan. Okey, Allah wujud tanpa permulaan, saya yakin. Kemudian kamu kena yakin Allah itu baqa. Allah itu tidak akan binasa selama-lamanya. Okey, saya yakin. Sampailah kepada Allah itu maha berkata-kata dan Allah Ta'ala itu tidaklah bisu. Kemudian dia kata, okey, saya dah percaya, saya betul yakin. Dah habis, peringkat pertama selesai. Maksud dia yang pertama ialah kita tahu dengan ilmu serta kita meyakini perkara tersebut berdasarkan kepada hakikat kebenaran. Benda itu mesti betul lah. Ikut kepada Al-Quran. Ataupun kita boleh kata ikut kepada apa yang ulama muktabar, ulama yang dipercayai seluruh alam ini telah menyusunnya. Itu peringkat yang pertama, ilmu akidah.
Kemudian dia masuk pada peringkat yang seterusnya, ilmu akidah ini dia mesti diserapi dalam jiwa kita. Kita menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Menghayati dalam erti kata setiap perkara ni kita akan ingat Allah Taala. Kita fikir dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun ingat ini sifat iradah Allah Taala. Apa-apa perkara yang berlaku dia terhadap kita semua ikut kehendak Allah Taala. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan sifat iradah. Dalam keadaan kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun kita nak doakan untuk orang sakit, ataupun kita sakit, kita nak berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, aku ni diuji dengan kesakitan, ya Allah. Bila kita nak doa, dalam hati kita itu terlintas Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Hati kita akan berdoa dengan penuh khusyuk. Sebab apa? Waktu tu kita sudah menghayati sifat As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Hati kita menghayati, proses menghayati. Nak capai daripada tahu kepada menghayati ini, dia melalui satu proses yang sangat panjang. Dia tak cukup dengan kita habis pengajian, baca 10 asas ilmu akidah, kemudian kita kata, okay, aku dah kenal Allah, aku boleh berdoa dengan penuh khusyuk pada Allah Ta'ala. Belum lagi. Sebab dia mengalami proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang ini dia mesti kita lalui dengan dua cara. Dengan dua kita panggil, dengan dua latihan. Yang pertama, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan memperbanyakkan fikir kepada Allah. Zikir dan fikir. Itu dia ayat ataupun asas dalam nak mencapai kepada penghayatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu tak cukup. Kita kena sampai kepada tahap menghayati Allah dalam kehidupan kita. Jadi banyak zikir ni apa dia? Banyak zikir ni banyak sebab itulah. Yang pertama, zikir ni nak jadi banyak supaya kita kenal Allah Ta'ala, kita kena lazimi baca Al-Quran dengan kita cuba memahami makna dia. Sebab dalam Al-Quran akan banyak cerita, berulang-ulang kali akan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita akan jumpa, wa huwas sami'ul basir, wa huwal alimul khabir, wa huwal azizul ghafur, wa huwal azizul hakim. Diulang banyak kali, jadi kita kena tengok supaya kita dapat kenal dan menghayati sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyakkan zikir-zikir yang Allah Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah. Antaranya bila kita diuji dalam keadaan kesempitan, kita zikir apa dia? Itu zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Ataupun kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan dia zikir Nabi. Zikir-zikir inilah yang menjadikan hati kita ni akan sentiasa dengan menghayati Allah Ta'ala. Ataupun kita sebut bahasa yang tak kena sangat, bergelumang dengan kebesaran Allah Ta'ala. Jiwa kita akan sentiasa bergelumang dengan kebesaran Allah Ta'ala dengan kita memperbanyakkan zikir. Sebab itu Nabi ajar kepada kita setiap perkara, hampir setiap perkara semua ada doa. Sebab apa? Sebab nak bagi hidup kita ni diliputi dengan mengingat Allah sepanjang masa. Kan nak makan baca bismillah, nak keluar rumah ada doa, nak masuk rumah ada doa, nak pakai baju ada doa. Hampir semua benda Nabi ajar, hampir semua benda ada doa. Sebab nak bagi kita ni sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata tahu, tapi hati sentiasa ingat Allah Taala. Proses nak bagi kita rasa sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kalimat la ilaha illallah, yang pertama kena banyak zikir la ilaha illallah lah. La ilaha illallah tu kita kena ambil spend masa. Dalam kitab Imam Ghazali tak sebut, dalam kitab Imam Sanusi yang cerita tentang sifat 20 Imam Sanusi, penghujung kitab Ummul Barahin Imam Sanusi diajarkan kepada kita semua bahawa segala sifat-sifat yang kita belajar ini semuanya tidak akan berhasil tanpa kalau kita tidak melazimi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di penutup kitab tersebut diajarkan kepada kita untuk kita melazimi zikir la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallah tu mesti dengan zikir dan fikir. Barulah hati kita ni akan sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil masa kita akan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu la ilaha illallah tu kita kena ingat bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dalam erti kata
semua yang aku dapat ni semua datang daripada Allah. Tak ada musibah datang daripada selain daripada musibah itu datang daripada Allah. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kena lalu dalam zikir la ilaha illallah. Ini kita panggil peringkat yang pertama untuk jiwa kita ni sentiasa hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bergelombang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir la ilaha illallah ni dia ada cabang-cabang dia. Antara dia apa? Antara dia ialah banyakkan membaca bismillah dalam melakukan setiap perbuatan. Bismillah ni dalam erti kata aku buat dengan pertolongan Allah Ta'ala. Buat apa-apalah. Kita nak buka botol kan bismillah. Maksudnya apa dia? Maksudnya dengan pertolongan Allah aku boleh buka botol ni. Contoh. Bismillah ni dua maksud. Yang pertama sekali dengan kita minta pertolongan Allah. Yang kedua kita minta keberkatan daripada Allah Ta'ala. Itu kita panggil bismillah ni dengan musta'idan wa mutabarrikan. Musta'id kita minta tolong dengan Allah, mutabarrikan minta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan baca bismillah. Dalam erti kata aku ni tak boleh angkat tangan tanpa dengan kuasa Allah Taala. Dalam masa yang sama kita minta makanan ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda lah? Apa benda nak buat, mulakan dengan bismillah. Maka bismillah yang kita baca dalam hati minta pertolongan dan keberkatan ni dia akan sampai kepada la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni menafikan semua perkara pertolongan selain daripada Allah Ta'ala. Antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim. Hati kita sentiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Apa benda lagi yang pecahan daripada la ilaha illallah? Bila kita kena musibah, kita akan sebut apa dia? Innalillah kan? Innalillah ni sekecil-kecil musibah. Innalillah sekecil-kecil musibah. Contoh kita jalan, kita minta tak berlaku lah kan? Minta bila kita jalan, terpijak tai ayam. Sini tak ada tai ayam, boleh habai contoh gitu. Sini banyak tai kucing. Terpijak tai ayam. Kita buat apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah tu. Ataupun jalan-jalan terlanggar sikit, lebam sikit lah. Ataupun ada merah sikit tanda kan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Nak kemas lagi, baca doa. Allahumma ajurni ataupun Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baca doa. Doa ni ada dalam internet carilah. Allahumma ajur. Dia ada banyak versi. Ada Allahumma ajurni ataupun Allahumma ajurni, Allahumma ajirni. Banyak versi dia lah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang aku hadapi. Wa khluf li khairan minha. Dan gantikanlah kepada perkara yang lebih baik. Itu doa Nabi ajar. Sebab apa? Kita kembalikan musibah pada Allah Ta'ala. Nak kemaskan la ilaha illallah kita. Dalam keadaan kita lemah, kita sebut apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billah. Kemaskan la ilaha illallah. Bila kita dapat nikmat, kita sebut apa dia? Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Sebab apa? Nak kemaskan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni dia mesti dikemaskan dengan kita memperbanyakkan zikir. Yang kedua tadi, banyakkan zikir. Yang pertama Al-Quran, yang kedua zikir-zikir yang Nabi SAW dan Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, untuk kita memperkukuhkan tahu kita tentang Allah supaya kita sampai menghayati ilmu-ilmu ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyakkan berfikir. Berfikir ni dengan kita merenung kebesaran Allah, kita melihat perkara-perkara yang terjadi dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena gabunglah fikir dan zikir tu, kena gabung. Jangan kita zikir tanpa fikir. Kalau zikir tanpa fikir, maka dia tidak mencapai kepada latihan untuk kita mengukuhkan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Dia akan jadi latihan lidah semata-mata. Beza latihan lidah dengan latihan hati. Hati mesti dilatih dengan fikir. Dan dalam berzikir kita mesti ada fikir. Kalau kita tak latih dengan fikir, apa jadi? La ilaha illallah kita tengok jam lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok jam satu, pandang keluar tengok, siap belum kambing. Tu kalau tahlil lah kan, tak ada tahlil. Sebab apa? Sebab zikir tu hanya pada lidah. Jadi proses yang pertama, kenal dulu, kenal Allah. Dalam kenal tu nanti kita akan tengok. Ni dalam kitab ni kita akan pergi kepada proses yang pertama, kenal. Kenal dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pengenalan kepada Allah Taala ni dia mesti ada dua aspek. Dalam nak mengenal Allah Taala mesti ada dua aspek.
Yang pertama ialah kita membersihkan apa perkara yang tidak patut ada pada Allah, dan kita menetapkan apa perkara yang sepatutnya kita yakini tentang itu adalah Allah. Dua perkara. Membersihkan diri, membersihkan apa perkara yang tidak layak pada Allah. Contohnya, Allah ini tidak ada awal. Allah Ta'ala ini tidak binasa. Itu kita panggil membersihkan diri daripada perkara yang tidak layak bagi Allah, dan menetapkan perkara yang selayaknya pada Allah. Allah itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala itu maha melihat. Itu penetapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita kenal supaya kita sampai pada menghayati. Dan bila kita sudah menghayati segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal Allah Ta'ala ini, maka kita akan pergi kepada proses ataupun peringkat yang ketiga dalam memahami ataupun mempelajari ilmu akidah ini, dengan kita menggerakkan amalan. Itu proses dia, kenal, faham, hayati, dan kita akan gerakkan amalan. Sebelum gerakkan amalan tu, dia akan terbit ada beberapa perkara, buah. Kenal, hayati dengan cara kita tadi, zikir dan fikir tadi, akan menerbitkan rasa. Rasa apa? Rasa takut, rasa sayang, rasa pengharapan pada Allah Ta'ala. Tiga rasa ni dia akan terbit. Maka tu tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan suruh kita belajar akidah, bukan untuk kita cari siapa yang sesat dalam surau kita ni, tidak. Siapa dia yang ahli bid'ah dalam kalangan kita, bukan semata-mata tu. Betul lah kita kena bagi peringatan kepada orang yang memiliki akidah yang sesat, tapi bukan untuk tu kita belajar akidah. Kita belajar akidah untuk kita terbit rasa takut. Nak buat dosa, kita akan terbit rasa takut. Ramai orang tak terbit rasa takut. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah Ta'ala pun. Bila tak kenal Allah Ta'ala, mana mungkin dia boleh ada rasa perasaan takut pada Allah Ta'ala? Ada orang mencari rasa cinta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak kenal pun siapa dia Allah Ta'ala. Nak cinta macam mana Allah Ta'ala tanpa kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka terbit tiga perkara ni, rasa takut, rasa sayang ataupun rasa cinta, dan rasa pengharapan hanya pada Allah Ta'ala ni, dengan melalui proses yang diajar oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW tadi. Mengenal, dengan kita banyakkan zikir pada Allah Ta'ala dan fikir pada Allah Ta'ala, maka terbitlah rasa takut. Dan bila terbit rasa takut, cinta dan harap ini, maka kita akan menjadi hamba yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita sebut golongan muttaqin. Baik. Maka kenapa pula kita boleh tahu sekarang ni ada banyak ataupun ada perkembangan ilmu akidah? Sikit kita akan ambil. Apa dia mazhab Asy'ari ataupun Asy'ari? Apa dia mazhab Maturidi? Dan apa dia mazhab Syiah, Mu'tazilah, Wahabi dan sebagainya? Okey. Soalan dia, tuan-tuan mazhab apa? Akidah. Jangan jawab Syafi'i. Syafi'i mazhab fiqh. Kalau ikut mazhab akidahnya, tuan-tuan mazhab apa? Betul tak Ahlussunnah wal Jamaah kan? Ahlussunnah wal jawab, kalau orang tanya jawab Ahlussunnah wal Jamaah lah, senang kan? Mudah, tak pedih kepala. Baik. Macam mana tercetusnya nama Ahlussunnah wal Jamaah? Mazhab Syafi'i ni kita tahu Imam Syafi'i. Mazhab Hanbali kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal. Maliki kita tahu Imam Malik. Hanafi kita tahu Imam Abu Hanifah. Mazhab akidah ni bagaimana tercetusnya Ahlussunnah wal Jamaah? Baik. Kalau saya nak sebut panjang dia punya perbincangan dia. Tetapi ringkasan yang kita boleh ambil, ringkas ni pun ringkas jugalah, tapi cuba ringkaskan sependek yang mungkin. Baik. Pada asalnya semua adalah akidah Islam. Dia tak ada Ahlussunnah, tak ada mazhab-mazhab lain, tak ada. Semuanya hanya satu, akidah Islam. Fiqh pun sama, dia tak ada fiqh, tak ada, dia semua Islam. Yang menjadi pecahannya adalah disebabkan ada beberapa konflik dan juga isu. Yang pertama sekali, dalam aspek akidah ini terpecah, yang pertama sekali dia bermula dengan politik. Itu hati-hati tu. Dia bermula dengan pertelingkahan politik. Kalau kita nak bincang, saya kira kita dah bincang panjang dah, tuan-tuan semua tahu kan, pergaduhan antara Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah dan sebagainya. Hasil daripada pertelingkahan tersebut, dia terbit beberapa kumpulan
yang memahami Islam dari sudut pandang mereka. Yang pertama sekali, asalnya mereka berpecah adalah pada lapangan politik pada asal dia. Contohnya, penyokong Ali disebut dengan nama Syiah. Syiah waktu zaman Sayyidina Ali bukan Syiah yang ada pada hari ini. Tidak. Syiah pada zaman Ali adalah akidahnya Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama macam kita. Cuma dia adalah penyokong Ali. Pentaksub kepada Sayyidina Ali lah sebahagian dia. Ada yang penyokong biasa-biasa, ada yang betul-betul taksub pada Sayyidina Ali. Kemudian ada pula kumpulan pembenci Sayyidina Ali yang keluar daripada kumpulan Ali, iaitu kumpulan Khawarij. Khawarij ni pada asal dia bukan satu kumpulan akidah pun. Dia adalah kumpulan yang keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali. Sebab tak puas hati dengan kepimpinan Sayyidina Ali, dia buat satu kumpulan. Tetapi Khawarij ini adalah sifat je agak sedikit ekstrim dalam memahami nas-nas agama. Pada dia semua orang buat salah, semua dosa belaka. Betul lah, salah dosa silap. Siapa yang buat dosa semua batal iman, kafir belaka. Sebab itu dia kata, dia buat ijtihad dia kata kita kena bunuh Ali. Yang pertama sekali dia kata kita kena bunuh Muawiyah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali Muawiyah ini dia adalah orang yang telah pemberontak kepada kepimpinan Khalifah Sayyidina Ali. Siapa yang memberontak berdosa besar. Siapa yang dosa besar, hilang Islam pada dia. Maksudnya di istilah Muawiyah ni kafir. Khawarij, kumpulan ni. Waktu tu dia geng Sayyidina Ali lagi. Muawiyah adalah kumpulan yang kafir. Kita kena lawan Muawiyah sebab dia kafir. Kemudian bila mana berperang, Sayyidina Ali ambil pendekatan kita damai dan kita berbincang. Bila Sayyidina Ali ambil pendekatan nak berbincang dengan Muawiyah, jadi kumpulan ni kata Ali cuba berbincang dengan orang kafir, maksudnya Ali pun kafir. Jenuh gitu kan, pening kepala kan. Ali pun kafir juga. Akhirnya mereka keluar, mereka kata Muawiyah kafir, Ali pun kafir. Habis teruk. Terlalu ekstrim dalam memandang agama. Orang ni jugalah yang bunuh Sayyidina Ali. Kalau tuan-tuan ingat namanya Abdurrahman bin Muljim. Siapa Abdurrahman bin Muljim ni? Abdurrahman bin Muljim ni adalah qari, seorang pembaca Al-Quran, guru Al-Quran yang pernah dihantar oleh Sayyidina Umar, dihantar ke Mesir untuk mengajar penduduk Mesir baca Al-Quran, untuk guru baca Quran. Waktu zaman Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Muljim. Akhirnya bagaimana Abdurrahman bin Muljim? Abdurrahman bin Muljim ni lah yang bunuh Sayyidina Ali. Orang yang baca Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut, kamu akan jumpa dengan satu golongan baca Al-Quran lekat kat kerongkong, tak sampai ke hati. Baca Al-Quran memang cantik. Setengah riwayat sebut Abdurrahman bin Muljim dan juga puak-puak Khawarij ini, kalau nak tengok tanda dia, hitam dahi mereka banyak sujud pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan cari orang hitam dahi kata, ni puak Khawarij. Jangan gitu. Tapi nak bagi tahu betapa kuatnya mereka beribadat. Dan Abdurrahman bin Muljim waktu dia bunuh Sayyidina Ali sambil baca Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dia bunuh Sayyidina Ali. Sebab apa? Ayat tersebut pasal apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada sebahagian manusia yang menjual dirinya semata-mata nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa dia pejuang dan dia rasa dia telah membuat satu pengorbanan yang besar terhadap agama dengan membunuh Sayyidina Ali. Dia rasa diri dia betul. Dia bunuh Sayyidina Ali. Mati Sayyidina Ali di tangan pembaca dan juga orang yang sangat mahir dalam membaca Al-Quran. Bukan dibunuh oleh Yahudi. Bukan dibunuh oleh orang kafir. Tidak. Orang baca Al-Quran yang paling banyak sekali telah bunuh Sayyidina Ali. Sebab apa? Memahami agama dalam ruang yang salah. Kemudian kumpulan ini berkembang dan akhirnya adalah satu mazhab yang disebut dengan nama mazhab Khawarij, pelampau dalam agama. Semua benda bagi mereka dosa besar adalah keluar pada Islam. Itu pendapat yang asal. Kemudian berkembanglah pula bila mana ada pendapat ekstrim dalam kalangan disebut, maka timbullah kumpulan yang cuba mendamaikan pendapat yang ekstrim tersebut dalam bentuk namanya Murji'ah. Murji'ah ni pada asalnya, Murji'ah yang asalnya adalah kumpulan yang kita panggil kumpulan pertengahan dalam politik. Dia kumpulan pertengahan dalam politik pada asal dia. Dia tak nak terlalu berat sini, tak nak terlalu berat ke sini. Dia kata kita kena
lah bincang sama-sama kita dah. Ni Islam ni semua umat Nabi Muhammad. Relax sudahlah. Pada asalnya betul dah. Mazhab ni betul, ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi lama kelamaan Murji'ah ni dia makin longgar sampai kepada satu masa dia buat satu fahaman bahawa kita buatlah apa benda dalam kehidupan kita tak ada kaitan pun dengan iman kita. Jangan risaulah. Buat dosa tak apa, yang penting kita beriman. Tu sampai hari ni dia berkembang, buatlah dosa, yang penting kamu beriman. Kamu nak kerja apa, kerjalah. Yang penting jangan lupa nanti dah dapat duit bawa ayah pergi umrah tau. Jenuh gitu kan. Itu fahaman Murji'ah. Budaya irja' di kalangan kita pada hari ini, zaman dulu. Bagi mereka, Murji'ah ini pada mereka dosa yang dilakukan tidak memberi kesan kepada iman kita. Itu fahaman Murji'ah yang telah berkembang. Pada asal dia okey, berkembang jadi tak okey. Begitu juga dengan Syiah. Syiah pada asalnya dia berkembang dalam keadaan yang politik. Kemudian dia makin taksub. Akhir sekali dia kata apa dia? Ada yang kata bahawa sebenarnya yang layak jadi Nabi ni adalah Ali sebenarnya. Mula asalnya geng Ali je, tak ada masalah apa. Kumpulan berjuang bersama-sama dengan Sayyidina Ali. Kemudian akhir sekali terlalu taksub, akhir sekali mengangkat Sayyidina Ali ni akhir sekali menjadi satu sekte agama. Ringkasan begitu. Kemudian ni asal dia yang berkembang peringkat awal. Kemudian dalam masa yang sama berkembang juga dalam isu-isu yang lain. Sebagai contoh, isu yang paling hangat ialah isu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lahirlah fahaman Mu'tazilah. Kemudian lahirlah fahaman Syiah tadi samalah. Syiah ni dia berkembang, dia punya akidah dia hampir sama dengan Mu'tazilah dalam aspek iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian lahir Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia punya asal dia sedikit mendahulukan akal berbanding dengan wahyu. Sebagai contoh, bila isu berkaitan dengan dosa besar, bagi dia dosa besar ini dia tidak membatalkan iman, tetapi dia ni juga tidak disebut sebagai orang beriman. Dia pening kepala kan? Dia tidak beriman dan dia tidak kafir. Dia duduk tengah-tengah. Yang disebut dengan apa? Al-manzilah bainal manzilatain. Duduk satu tempat. Jadi kalau dia bertaubat, orang beriman lah. Kalau dia tak bertaubat, dia kekal dengan tempat dia itu, dia dosa besar dan dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Itu posisi Mu'tazilah. Dan banyak lagi lah isu. Kalau nak cerita tentang Mu'tazilah ni dia panjang. Cuma bila mana berkembangnya banyak isu ni, akhir sekali lahirlah seorang tokoh yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia asalnya dia Mu'tazilah juga. Dia adalah Mu'tazilah. Kemudian bila mana dia ditanya beberapa soalan oleh saya tak ingat dengan siapa dia tanya soalan. Dia adalah buat satu diskusi. Kemudian dia melihat bahawa mazhab Mu'tazilah ni adalah satu mazhab yang tidak bertepatan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini kita bagi ringkasan lah. Tak cerita lagi tentang mazhab Imam Ahmad yang bergaduh dengan Mu'tazilah semua tu, kita lain masa lah. Cuma nak bagi sedikit gambaran perkembangan akidah tu bagaimana. Kemudian bila mana Abu Hasan Al-Asy'ari berfikir, tengok balik bahawa dia nampak Mu'tazilah ni adalah satu perkembangan ataupun satu fahaman yang jauh dengan Al-Quran. Sesatlah kita panggil, bid'ah. Kemudian dia pun keluar daripada Mu'tazilah dan dialah yang menjadi orang yang menggunakan hujah-hujah akal, hujah-hujah kita panggil hujah-hujah falsafah. Sebab Mu'tazilah ni dia bercampur dengan ilmu falsafah lama yang kita sebut dengan nama falsafah Greek lama. Sokrates, Aristotle, Plato tu semua tu, dia masuk dalam unsur agama. Akhir sekali orang faham agama guna kaedah al-falsafah. Itulah banyak benda-benda yang sesat. Antaranya menafikan, antaranya mempertikaikan tentang kebangkitan manusia selepas daripada kematian. Antaranya menafikan tentang apakah logik dan juga apakah kesesuaian seseorang yang diazab dalam api neraka. Semua tu perkara-perkara yang dibangkitkan. Senang kata zaman sekarang ni geng-geng liberal lah, Islam liberal tu, dia berkembang balik dalam bentuk yang baru, geng Mu'tazilah. Kemudian dijawab oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan hujah-hujah dia lah. Dia dijawab dengan segala hujah-hujahnya
Dan akhir sekali dia kembangkan mazhab ni itu, yang itulah disebut dengan nama mazhab Asy'ariyah. Sebab itu mazhab Asy'ariyah ataupun mazhab Al-Asy'ari, dia adalah aspek yang pertama, dia tekankan apa perkara yang kita kena pegang. Yang kedua, dia kuatkan dengan hujah akal. Kenapa tak dikuatkan dengan hujah Al-Quran? Sebab benda yang disebut, benda yang wajib untuk kita pegang tu, dia dah ekstrak daripada Al-Quran. Maksudnya itu daripada Al-Quran lah, jangan risau. Allah wujud, kemudian qidam, sifatnya qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, hayun, sama', basar, kalam. Asalnya 13 aja, bukan 20. Asalnya 13. Nanti kita akan tengok kenapa ada 20. Asalnya 13. Kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disebut satu-satu dan dikata ini pegang wajib. Pegang dan yakinilah benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini semua datang daripada Al-Quran dah. Kalau kita bawa, kita hafal ni, kemudian kita keluarkan dengan hujah Al-Quran, maksudnya dia jadi seputar tu je lah. Jadi sebab itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari guna satu kaedah, bawakan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan dikuatkan dengan hujah akal. Nanti kita akan tengok apa hujah-hujah akal ni. Dikuatkan dengan hujah akal. Maka tu perkembangan. Kemudian daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni berkembanglah mazhab-mazhab. Antaranya sezaman dengan, bukan sezaman lah, hampir-hampir dekat dengan zaman Abu Hasan Al-Asy'ari, rupanya ada satu lagi orang yang duduk di tempat lain. Bukan duduk dekat kawasan Iraq, kawasan Baghdad gitu-gitu. Duduk dekat tempat lain. Imam tu adalah Imam Al-Maturidi. Duduk tempat lain. Dalam masa yang sama ada juga Imam At-Tahawi. Tuan-tuan ingat Imam At-Tahawi? Imam At-Tahawi ni yang kita mengaji kitab Aqidah Tahawiyah, yang dia sampaikan oleh Ustaz Imran Selamat. Kitabnya ada kat surau kita ni kan. Jadi di sezaman. Maksud dia kalau kita mengaji Aqidah At-Tahawiyah, kita mengaji Imam Aqidah Asy'ariyah, benda yang sama disebutkan. Walaupun kita takkan jumpa Aqidah At-Tahawiyah tu dia akan sebut wajib untuk hafal sifat 20, tak sebut. Tapi benda yang sama, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa. Walaupun diguna bahasa yang bukan qidam, bukan baqa, tapi maksudnya sama. Sebab apa? Sebab kita kena pegang benda tu untuk kita menolak segala fahaman yang sesat yang ada pada Mu'tazilah. Yang utamanya Mu'tazilah lah. Kemudian dalam masa yang sama kita tolak fahaman sesat Syiah, tolak fahaman sesat Khawarij. Sebab itu nanti kita akan tengok satu persatu dan kita akan nampak bahawa setiap perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama kita semuanya adalah untuk menetapkan perkara yang wajib untuk kita yakini dan menolak perkara-perkara yang sesat yang telah datang kepada umat Islam. Maka sebab itulah datang kepada kita kitab Aqidah Asy'ariyah ini dan dikembangkan oleh imam-imam yang lain, ulama-ulama itu kemudian dikembangkan, dikemaskan. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dikemaskan dalam bentuk cara dia. Kemudian ada juga Imam As-Sanusi dikarang kitab guna yang sama Aqidah Asy'ariyah, tetapi disusun dalam bentuk dan nama yang lain. Kemudian jadilah pengajian sifat 20. Jadi sebab itu kalau kita mengaji, kalau kita tengok sifat 20, Aqidah Imam Ghazali, yang lain tu tak sebutlah. Banyaklah kan Imam Al-Iji semua tak bincang kat sini lah kan. Kalau kita tengok imam-imam Asy'ariyah dalam kitab-kitab yang lain tu, nanti kita akan jumpa persamaan. Semuanya adalah berakidah susu galau daripada Imam Asy'ari, iaitu yang pertama sekali menetapkan perkara yang wajib untuk kita yakini. Sebab apa? Semua perkara tu datang daripada Al-Quran. Jangan risau dah. Semua tu datang daripada Al-Quran dah. Dan dikuatkan dengan hujah akal. Itu model yang digunakan, yang kita belajar. Jadi sifat 20 ataupun sifat 13 ataupun 10 asas agama ni menggunakan kaedah yang sama. Menetapkan perkara yang wajib bagi Allah dan menguatkan dengan hujah-hujah akal. Jadi kalau kita mengaji ilmu akidah apa sekalipun yang susu galonya datang daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu tak ada masalah. Dekat alam Melayu ni kita banyak mengaji apa dia? Aqidatul Najin, Faridatul Faraid. Saya jumpa waktu kemas-kemas surau tu ada banyak kitab Faridatul Faraid.
Rasanya mungkin dah khatam lah tuan-tuan ni Faridatul Faraid. So nanti kita akan boleh buat test sikit lah. Faridatul Faraid macam mana? Faridatul Faraid semua datang daripada uh, daripada kitab Imam As-Sanusi. Semua dikembangkan daripada Imam As-Sanusi. Dan Imam As-Sanusi ni datang daripada Imam Abu Hasan Asy'ari jugalah. Maka itu adalah dalam mazhab. Jadi kalau kita kata apa akidah kita? Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mengikut salur-galur Asy'ari. Ataupun kalau kita nak guna kaedah lain tu, guna kaedah lain lah. Saya tak nak ceritalah tentang akidah dalam susun gaduh yang lain. Nanti kita akan sambung lah berkaitan dengan bagaimana pula tercetusnya Wahabi. Contoh kan, bolehlah kita masuk sikit. Kalau tak masuk kalau nak cerita juga ni takut panjang sangat. Tak masuk kitab kita nanti. Jadi tapi benda ni kena tahu dulu. Sebab ramai orang baca kitab, dia terus baca kitab tanpa mengetahui. Kalau dah tahu tak apa. Tapi kita risau tak tahu tentang kenapa nak kena Allah wujud. Allah memanglah wujud. Masalah dia. Sebab zaman dulu berhadapan dengan kumpulan yang menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah ulama letak yang pertama, yakin Allah wujud. Apa dalil Allah wujud? Dengan wujudnya alam, mustahillah alam ini wujud tanpa ada pencipta. Maka masukkan Allah wujud. Kenapa cerita tentang Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis? Allah itu bersalahan dengan makhluk ataupun bersalahan dengan yang baharu. Sebab ada zaman dahulu yang menyamakan Allah dengan makhluk, yang disebut sebagai nama kumpulan musyabbihah dan mujassimah. Kenapa disusun dalam ilmu sekarang ni? Dia ada isu zaman dulu. Dan isu zaman dulu sudah dijawab, dan jawapan yang dibawa oleh ulama ni sebenarnya dia menjawab isu yang bukan isu zaman dulu saja, isu yang berkembang sepanjang zaman. Maka kita boleh kata mengaji ilmu akidah, faham asas yang ditulis oleh ulama-ulama ini, wujud, qidam, baqa' semua tu, insya-Allah datanglah orang yang cuba merosakkan kita tentang pemahaman tentang Allah, insya-Allah kita boleh tepis. Sebab apa? Ada asas yang kuat dengan ilmu yang telah diturunkan oleh para ulama. Itu kenapa disusun wujud, qidam, baqa'. Kenapa tak baca Asmaul Husna? Kenapa tak ada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau kita tanya kenapa ni kan, kita kata susunan yang kita bawa ni adalah buah peluru untuk kita berhadapan dengan semua bentuk kesesatan. Dia ada sejarah dia. Jadi sebab itulah utamanya ataupun pentingnya kita mempelajari asas. Sebab itu disebut asas. Asas akidah ni supaya datanglah apa bentuk perkara yang cuba untuk merosakkan keyakinan kita pada Allah, kita boleh tepis insya-Allah, mudah-mudahan dengan asas yang kuat. Tak berjaya untuk kita baca mukadimah pada pagi ni sebab perlukan untuk kita cerita sejarah. Memang plan ni memang kena cerita sejarah. Kalau tak tahu sejarah memang kita akan lari jauh. Sama juga dengan akidah tahawiyah yang kita baca tu. Jadi kita kena tahu lah sejarahnya sama macam ni lah. Kenapa adanya tahawiyah? Sebab berlakunya kesesatan yang tersebar. Waktu tu tahawiyah di Mesir. Waktu tu bukannya ada Facebook, boleh tahu live semua, tak ada. Kesesatan tu di Mesir. Maka Mesir dia tak dapat akses dengan akidah Asy'ariyah. Dan Imam At-Tahawi pun dia awal sikit pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi dia memang tak dapat lah aksesnya. Jadi kenapa ada satu lagi Al-Maturidi? Kenapa ada Abu Mansur Al-Maturidi di belah atas sikit? Belah-belah dekat Khawarizmi, belah-belah dekat kawasan-kawasan Armenia, semua tu kat situ lah. Dia berkembangnya satu lagi mazhab Al-Maturidi. Sebab apa? Sebab berlakunya berbeza dari sudut geografi, tetapi kesesatan yang tersebar tu benda yang sama. Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Khawarij, benda yang sama, dan ditolak oleh ulama-ulama kita dengan karangan-karangannya. Maka insya-Allah kita dah tahu sedikit sebanyak tentang apakah asas akidah, mesti tahu dengan yakin, dan kita kena pegang dengan apa yang kita ambil, kemudian baru kita kuatkan dengan hujah. Kemudian kita bincang sedikit berkaitan dengan sejarah. InsyaAllah kita boleh terus masuk kepada perbincangan berkaitan dengan kitab kita ni. Kitab ni sebenarnya saya cek balik, rupanya dia tak dijual dah. Dia tak dijual dah sebab kan dia sama dengan versi kitab Aqidah At-Tahawiyah kita tu. Dia kena ambil dekat Jabatan Mufti. InsyaAllah lah kita usahakan cuba dapat percuma je, nanti kita akan cubakan. Ataupun kalau nak dapatkan dalam cetakan yang lain, boleh beli dekat yang Hidayah punya Kitab Arba'in fi Usuluddin.
kitab dalam cetakan Hidayah Irsos. Tapi kitab ni dia bukan 10 asas je, dia habis semua 40 asas digabung sekali. Lagi baguslah sebenarnya, tapi kita nak bincang dekat sini 10 asas saja. Jadi kalau nak guna kitab ni boleh juga. Ni kira saya dah buka, saya sempat buka dekat 2 surau sebelum ni. Satu di Al-Kausar dan satu lagi dekat surah Al-Iman dekat section 2 kuasa maju. Malam ni baca juga kitab ni. Jadi kalau nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tunggu yang versi cetakan Jabatan Mufti pun boleh juga nanti insya-Allah. Wallahu alam. Terlanjak lama sikit ni, qada bulan lepas sikit, tak lama tak datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.